Okay, Assalamualaikum. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. InsyaAllah saya akan sambung cerita daripada buku Ustazah Basikal, buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya bersama dengan isteri mengembara berbasikal ke 14 buah negara, bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan, dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. Baik, bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe, dan tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Alright, baik. Episod yang lepas kami ceritakan macam mana kami daripada kilang Encik Abu, kami bertolak sampailah ke Hotel Mahabandola. Di mana di situ ada Aiman dan Amirul sedang menunggu kami untuk next project ataupun next pengembaraan kami lah. Dan waktu kami kayuh tu sampailah ke Yangon, dan masa tu ada beberapa perkara pelik yang kami nampak dekat Yangon tu. Salah satunya adalah kami nampak dekat bandar Yangon tu ada masjid dan temple yang duduk bersebelah-sebelahan. Okey, benda ni agak pelik sebabkan dekat Malaysia bila kita dengar orang Islam dan orang Buddha dekat Myanmar ni, diorang ni tak baik. Tapi bila sampai kat Yangon ni, yang peliknya adalah kenapa ada masjid dengan temple bersebelah-sebelahan dan tak ada masalah pun. Saya tak nampak ada pecah ke ataupun bunyi tembakan ke. Kan benda tu agak pelik lah. So bila sampai je dekat Hotel Mahabandola tu, bila berjumpa Amirul dengan Aiman, benda pertama yang saya tanya adalah benda tu lah, soalan tu. Kenapa ada masjid dengan temple bersebelah-sebelahan? Masa tu hujan renyai-renyai lah. Amirul pun tak sempat jawab. Kita jawab kat atas lah. Kita angkat dulu barang ni naik kat hotel kan. Hotel tu adalah tingkat 3. Okay, so basikal kami nak bawa naik ke atas. Dan kami, masa tu saya malas gila nak cabut dia punya beg sebab waktu tu hujan. Dan saya minta Amirul dengan Aiman tolong angkatkan basikal kami dengan beg-beg tu semua sekali, naiklah ke atas. Memang berat lah. Okay, diorang ni memang tak mengah-mengah sampai ke tingkat 3 tu nak angkat basikal kami kan. Dan masa tu kami pun tangkaplah gambar bersama, menandakan reunion kecil kami lah selepas 3 minggu kami tak berjumpa bersama 4 orang. Masa tu Syafiq tak ada, Syafiq dah balik Malaysia. Tinggallah kami berempat, Alhamdulillah. So bila sampai ke atas, Amirul terangkan kepada saya yang sebenarnya dekat Myanmar ni, di antara orang Islam dan orang Buddha ni tak ada masalah. Yang ada hanyalah orang kata masalah di antara certain Buddha dengan etnik Rohingya. Okay, dan lokasi-lokasi mereka ni tak tentu, bukan dekat seluruh Myanmar pun, hanya mungkin dekat Rakhine, mungkin dekat Mehtila, tempat-tempat yang ada majoriti orang-orang Rohingya ni. So barulah saya faham yang sebenarnya tak ada masalah pun orang Islam nak masuk ke Myanmar ni, langsung tak ada masalah. Yang ada masalah adalah orang yang etniknya etnik Rohingya. Itu sahaja dengan orang Myanmar. Itu sahaja yang ada masalah. Tapi orang Islam tak ada masalah untuk masuk ke Myanmar. Right? Dan pada waktu tu saya cakap dengan Amirul, pada keesokan harinya akan ada tim MyCare datang ke Myanmar untuk memberi sumbangan kepada pelarian Rohingya, untuk mereka ni pack makanan untuk mereka survive di sepanjang bulan Ramadan di lokasi-lokasi yang mereka tentukan lah. Okay, dan masa tu saya cakap dengan Amirul, nak ikut tak sekali untuk projek untuk join this mission? Dan Amirul kata okey je, tak ada masalah untuk dia nak join. Dan Amirul cakap malam ni dia nak pergi ke satu kelas agama yang percuma dan dia nak record lah event pada waktu tu.
Dan Amirul ajak untuk saya pergi bersama dengan Adilah, dan kami pun bersetuju untuk nak pergi bersama. Dan pada waktu malam tu kami join lah satu kelas. Nama kelas tu adalah, dia ada satu institut lah, tempat pengajian. Tempat dia tak besar sangat. Tempat tu nama dia Al-Azhar Islamic Institute of Myanmar. Dan waktu tu ada seorang ustaz ni, memang dia belajar dekat Al-Azhar lah. Masa tu dia mengajar dalam bahasa Arab, Al-Quran dan hadis dalam bahasa Arab, dan terjemahan dia adalah dalam bahasa Myanmar. Dan masa tu yang bahasa Arab tu boleh lah faham sikit-sikit, tapi bahasa Myanmar tu kami macam Lo de chinya tharo ngai ni nya. Terus le chi oma be. Da me lo de ro che ka nya ngai ni nya lo. Lo de pho pya ta. Ai nya lo tu chinya. Luna thì lấy tâm mà bùa phá. Lo de ku ti ro mo pi de bu cha. Lo de lo kai pwe ri ja de ma. Luna ni ba pe yau. Buat faham lah kan. Okay, dan dalam kelas tu masa tu memang ramai, dalam 30 orang lah. Walaupun kelas tu tak berapa nak besar sangat, tapi penuh. So dalam 30 orang. Dan apa yang mengejutkan saya adalah dalam kelas tu, ni kelas agama ada ramai perempuan yang tak bertudung. Okay, ada yang pakai selendang dan ada yang pakai dengan sempurna lah. Masa tu dalam fikiran saya, mungkin diorang ni belum belajar lagi tentang aurat. Masa tu dalam pemikiran saya lah. Dan bila dah selepas habis kelas tu, mereka ni ajak kami minum dekat restoran yang berdekatan. Dan bila sampai ke restoran tu, kami order, dan masa tu lah mereka ceritakan. Kami pun tanyalah beberapa soalan yang kami nak tahu sangat. Dan kenapa ada yang pakai tudung, ada yang tak pakai tudung? Itu soalan yang pertama yang saya tanyalah kepada ada seorang wanita yang bertudung biru tu, yang pakai tudung lah. Dan mereka ni kata agak mencabar untuk orang Islam hidup dekat bumi Myanmar ni, tempat orang kata minoriti orang Islam. Sebab apa? Sebab kalau mereka ni pakai tudung, ada banyak diskriminasi dekat tempat kerja dan di sekolah untuk mereka ni. Ada yang beberapa orang yang maksudnya mereka ni belum betul-betul bersedia untuk nak pakai tudung ni untuk elakkan daripada diskriminasi. Okay, tapi ada juga yang pakai tudung yang betul-betul kental iman dia tak kisah pun diskriminasi pun, asalkan dia bertudung tutup aurat dengan sempurna. Okay, itu situasi dia tak sama dengan Malaysia. Okay, Malaysia ni kita diberi pilihan, boleh je nak pakai tudung ataupun tak pakai tudung. Tak pakai tudung tak ada pun kena apa-apa. Okay, tak ada diskriminasi dekat Malaysia. Tapi dekat sana agak mencabar untuk hidup mereka. So kami sangat faham kenapa mereka tak pakai tudung, untuk elak daripada diskriminasi tersebut. Okay, kita masuk patah balik ke belakang. Okay, saya nak ceritakan yang Institut Al-Azhar ni, guru dia ajar secara percuma kepada sesiapa sahaja yang nak belajar berkenaan dengan Islam ni. Dan selepas habis makan, kami pun pulanglah ke Hotel Mahaban Daulah. Dan masa tu saya cakap dengan Adilah, kita kena buat satu projek jual postcard sebab duit dah makin nak habis ni. Dalam masa yang sama, kita collect juga sumbangan untuk diberikan kepada pelarian Rohingya ni lah, dekat tempat-tempat yang kami akan pergi nanti bersama-sama dengan tim MyCare. Masa tu Adilah bersetuju. Keesokan harinya kami pergi berjumpa dengan tim MyCare yang baru sampai. Masa tu ada Haji Nordin bersama dengan Hafiz. Masa tu bersama-sama, dia ada 3 orang, saya dah lupa nama lagi seorang tu. Datang masa tu dekat satu hotel, dan kami pergi berjumpa mereka dekat sana lah dengan basikal masa tu. Dan Amirul dan Aiman ni dia kayuh basikal Adilah. Amirul yang kayuh dan Aiman bonceng belakang. Dan saya bawa basikal saya lah, dan Adilah bonceng dekat belakang. Okay, kami hanya naik basikal saja untuk pergi berjumpa dengan mereka. So bila sampai saja dekat
dekat hotel mereka tu, kami berjumpa dan bersembang lah. Dan masa tu kami dengar apakah perjalanan mereka sepanjang mereka dekat Yangon ni. Dan mereka kata mereka nak pergi ke Rakhine, mereka nak pergi ke Mehtila. Tapi nak pergi Rakhine tu mereka nak kena naik kapal terbang dan kos dia sangat tinggi lah. Dan masa tu kami cakap kami tak ikut lah kot. Kalau yang naik kapal terbang ni, kami akan ikut yang Mehtila hari yang kedua. Okay, misi yang kedua. Dan mereka kata okey lah, so kita akan berjumpa lagi 2 hari. Dan masa tu Umi dan Abi ada kirimkan sesuatu, ada hadiah kepada kami lah. Dan masa tu Umi bagi surat cinta. Surat cinta tu tak boleh nak baca lah kat sini kan. Dan ada 2 kotak kurma untuk preparation kami berbuka dekat Myanmar ni. Dan masa tu ada juga habatus sauda dan ada radio MP3 30 juzuk untuk kami. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Umi dan Abi di atas hadiah itu. Okey, dan selepas daripada tu Amirul dan Aiman pulang ke hotel. Saya dan Ustazah mencari postcard untuk nak buat satu kempen jualan postcard lah daripada Myanmar ni. Dan pada waktu tu saya letakkan harga RM10 untuk sekeping postcard dan kata-kata hikmah. Cewa, masa tu dah letak kata-kata hikmah, belum sampai Mekah lagi, dah kata-kata hikmah. Dan kami menjual sekeping postcard, harga dia RM10. Dan jika nak buat sumbangan untuk pelarian Rohingya sempena Ramadan ni, the best part adalah kami jual postcard pada bulan Ramadan. Ramai orang nak bersedekah. Kami letak RM50, maksudnya RM10 adalah untuk postcard dan RM40 lagi adalah untuk pelarian Rohingya masa tu. Dan Alhamdulillah, masa tu saya buat survey dan ada ramai orang yang berminat. Masa tu saya buka survey adalah siapa beli postcard akan dapat percuma stiker Kembara Memburu Hikmah. Alhamdulillah, sambutan sangat banyak. Dan saya cakap boleh terus bank in dan saya akan hantar bila semua dah selesai, di sini dah selesai, saya akan hantar postcard tu terus kepada mereka. Okay. Dan pada sebelah malam kami dijemput oleh staf kedutaan Malaysia di Myanmar, di Yangon ni, untuk berbuka. Hari pertama kami berbuka dekat kedutaan Malaysia di Yangon ni lah. Dan masa tu kami dijemput oleh Tuan Tajul, iaitu Kaunselor Sosial dan Information, salah seorang staf di kedutaan Malaysia dekat Myanmar ni lah. Dan masa tu kami berempat daripada hotel, kami dijemput untuk dibawa ke kedutaan Malaysia dan berbuka bersama-sama dengan mereka. Dan pada waktu tu lah barulah kami berkenalan dengan staff-staff mereka ni. Sangat friendly, sangat baik hati. Diorang ni macam-macam makanan Malaysia masa tu. So, sangat seronok lah kan bila berkenalan. Bila berjumpa balik dengan orang Malaysia ni, terubat lah rindu kita ni dekat Malaysia ni kan. Dan ada banyak makanan Malaysia ni pun terubat lah kami. Dah 2 bulan kami tak balik Malaysia. Maksudnya dah 2 bulan kami berkayuh ni. Dan pada waktu tu selepas tarawih ada majlis hari jadi untuk anak-anak staff ni pada bulan tu lah. Okay, dan selepas daripada tu kami berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Colonel Yasin. Dan beliau ni adalah Defense Attaché dekat Myanmar ni lah. Dan beliau sudi nak hantar kami pulang ke hotel masa tu. Dan beliau pun hantar kami sampailah ke hotel. Dan masa malam tu saya buka handphone saya, bertalu-talu orang mesej dan hantar dia orang punya information untuk nak postcard. Dan ramai juga orang yang memberikan RM50 dan ada juga orang yang memberikan RM10 untuk kami hantar postcard tu. Dan Alhamdulillah adalah sedikit sumbangan lah, maksudnya untuk kami sampaikan dekat orang kata Rohingya ataupun pelarian Rohingya nanti. Sebab kami ni tak adalah banyak duit sangat untuk nak memberikan kan. Kami hanya boleh bagikan tenaga. Tapi kalau ada sedikit duit daripada sahabat-sahabat di Malaysia, lagi bagus lah. Dan Alhamdulillah ada ramai orang yang support dan memberikan info-info mereka dan masukkan duit dalam yang kami. Alhamdulillah dalam ni. So sehingga di sini saja. Berjumpa lagi kita di episod yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.